Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, InsyaAllah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita pada video kali ini. InsyaAllah hari ini kita nak pergi camping di Batang Kali. Campsite ni kami pernah singgah dulu, tapi tak pernah bermalam. So hari ini kami nak bermalam. So stay tune, tunggu sampai habis. Jom kita angkat barang ni. Apa nama ulam ni? Brazil. Bayam Brazil. Apa pasal Brazil pula dapat nama? Tanam kat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat insya-Allah. InsyaAllah. Yeah, PKP. Boleh maju sungai. Coklat. Susu. Dengan coklat. Okay guys, kita nak berhenti dulu di Rosyamilah Chalet. Kita nak bayar dulu. Nak jumpa owner dulu. Ada purple lampu. Welcome. Jadi kan kita cakap welcome. Dia kata welcome. Jadi ya. Alright. Kita dah bayar dah. Dewasa RM20 satu kepala, budak-budak RM15 satu kepala. So total untuk kami berempat 70. 70. Jom kita. Jom kita. Kita masuk belah kiri. Apa? Ni sungai Batang Kali. Dua tempat hari Okay, tu. jalan yang sama juga kita orang pergi dalam video yang lepas, tapi sempang Jaram Menjor sebelum kami. Okay, so untuk kereta lama, bila kita nak guna 4 wheel, kita kena lock differential dia. Okay, kalau untuk light off-road tak perlu pun tak apa sebenarnya, tapi saya nak lock juga. Welcome to campsite Jaram Menjor. Ada tiba lepas ni saya pernah ingat ada batu besar ni kena lalu bawah sekali tu ke apa? Betul.
dah sampai. So, kita nak tengok dulu. Nak tengok port dulu. Okey guys, alhamdulillah kita dah sampai di Jeram Nganjur. Sekarang ni jam 5.20 petang. Kami lewat sikit petang ni sebab ada urusan nak diselesaikan. So alhamdulillah kami pilih kawasan belah sini. Belah sini tak berapa ada orang. Di sana ada dua grup. Di sana ada dua grup. So kami pacat kat sini lah, nampak kawasan dia cantik. Okey. Macam mana? Okay, insyaAllah malam ni kami akan bermalam di sini. Okey. Kita tengok kawasan sekitar. Luas kawasan dia sampai ujung sana. Sini kami ambil tapak yang tengah-tengah, berhadapan dengan laluan masuk sana tadi. So sekarang kita nak set up dulu. Nak set up fly sheet. So kita nak solat asar, kemudian kita masak, kita mandilah kalau sempat. Okey, korang boleh beli di link, saya sediakan link di bawah video description. Mountain Kettle. Ini untuk pull dia, yang dia. So, cara masukkan dia, dia jenis macam ni. Masuk. Okey, 4 batang Okey, yang bawah sekali ada tapak dia macam ni. Yang atas sekali ada ni. Right. Okey, bahagian ujung kita masuk dalam ni. Ini cara saya lah. Kita pejamkan dia lah. Tarik ke bahagian depan. Sekejap. Okay, tag tadi kita ikat siap-siap. So kita tarik maksimum lah. Right. Tarik, tegang-tegang. Acak. Cepat. Right. Oh, sedap. Sekejap lagi ya. Tolong tak nak.
Sikit-sikit aku juga sehat. Ada Omar pun tak basah. Adik-adik akak-akak. Nak, hujan. Boleh makan ni. Gigi kanan, gigi kanan, gigi kanan, tepuk tangan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tandas tak payah pergi jauh-jauh tu tak? Ubat nyamuk kami guna ubat nyamuk elektrik. Banyak makin dah bintik dah. Dah bintik. Nanti besar tau. Dah besar ni lah.
Okey, alhamdulillah. Kemah dah pasang, katil dah set up. Sekarang jam menunjukkan 7 suku. Okey, nampaknya pihak jeram mengenjur dah pasang lampu. Alright. Kawasan kami ni pun ada lampu satu, betul-betul berhadapan dengan sungai. So macam inilah setup kami kalau guna Pajero. Kemah di atas. Kali ni kami setup flysheet macam ni pula. Bahagian tepi, selalu kami buat bahagian belakang. Kami nak kawasan yang luas sikit. Harap-harap cuaca okey. Kalau hujan kita kena adjust balik flysheet ni. Okay guys, pukul 8 malam. Hujan tiba-tiba turun. So kena adjust flysheet dengan position tali, cari yang lain pula. Ada runtuh. Okey, jam pukul 8.23. Sekarang ni kami nak makan malam. Alhamdulillah hujan dah kurang lebat sikit, tapi still hujan lagi. So memang basah lah semua. Sana tolong main air. So makan malam kami. Malam ni kami makan ikan masin, sayur, ulam, budu. Ni maunya. Dari kami memang macam papa. Kita tak ada papa besar. Kita pun boleh buat yang baru. Jadi buat sini. Amin. Okey, makan Nak kicap nanti papa ambil. Budu pun okey dah. Kicap dengan ni ulam tu. Ulam ni. Ni. Kicap dengan ulam-ulam ni. Ambil tangan adik silu. Makan ulam dengan budu. Terbaik. Okay guys, pukul 9 suku. Tiba-tiba hujan lebat balik. So kita modify lagi. Terpaksa lah buat apa yang patut. So kita layan makan koci. Santai-santai malam. Okay, malam ni lepak-lepak je. Nanti kita kemas-kemas. Lepas tu kita masuk tidur lah. Okay guys, malam ni nak kongsi dengan korang satu produk yang saya dapat daripada banggood.com. Banggood ni macam website Shopee, Lazada, kita boleh shopping kat sana. So yang saya dapat ni sebuah rugged phone F150 yang dikatakan agak lasak lah. So kita nak tengok lasak ke tak lasak. So kita tengok spek dia dulu. Kemudian malam ni kita nak test dia punya night vision punya function. Okay, kita buka dulu. Alright. Macam biasa ada warranty certificate, kabel Type-C, dia punya charger. Ini dia punya manual. Okay, nanti kita go through dia punya apa function dia. Dia nak test on dulu. Sebelum tu kita tengok design dia. Okay, ni screen dia. Dia punya cover dia ni ataupun dia punya binaan bahagian badan dia tu memang tough lah. Kalau kita ketuk ni bunyi padat macam bunyi butter. Kita pegang pun kita rasa agak berat juga. Nanti kita tengok berapa kilo. Okay, model yang saya dapat ni model tahun 2022 F150 F150. Color dia volcanic. Kita buka lah screen protector dia ni.
Oh, ada bunyi kenderaan. Okay, dia ada bagi juga sebenarnya tempered glass ni. Right. Ni nanti kemudian lah kita pasang. Okay, ni tempered glass dia. Alright, dia punya bahagian dalaman dia. Semua application yang basic lah. Google, kalender, phone, YouTube. Okey, di bahagian belakang ni, ni kamera belakang dia. Dia ada flash kat sini. Yang di sini dia punya lampu infrared, kalau kita boleh nampak lah kat situ. Alright. Lepas tu kat belakang ni tempat gantung lanyard. Di bahagian tepi dia ada SOS button. Okey, yang ni bila ada kecemasan kita boleh tekan. Nanti kita test. Okey, di sini tempat TF card dengan SIM card dia. Bahagian tepi pula belah kanan, volume up down, kemudian on off button. Bahagian bawah pula dia ada type C punya kabel untuk cocok dengan audio, lubang audio. Right. So benda ni, cover ni memang ketat Cover ni memang ketat. Sebab dia nak tahan daripada air. Okey, handphone ni waterproof. Esok kita test lah, esok pagi kita sambung. Malam ni kita test dulu yang mana kita test infrared dulu. Okey, dari sudut lain nampak design dia memang macam askar punya style lah, kan, military spec. So untuk abang-abang rider yang kerja lasak, selalu guna untuk hantar barang dan sebagainya, kadang-kadang phone terjatuh lah dan sebagainya, bolehlah kita gunakan phone macam ni. Okay? Sebab dia lebih tahan. Kalau jatuh, barang kalian nak pecah tu susah, kan. Jadi untuk kerja-kerja yang macam tu, sentiasa dengan phone, kita boleh gunakan phone rugged phone ni. Sebab apa? Lagi satu, dia punya bateri 8300 mAh. Memang tahan lah. Okay? Memang tahan. So tak payahlah kita nak charge sangat. So kalau daripada pagi sampai ke malam kita kerja tu, still boleh lagi hidup. Okay. Okay, skrin dia 6.78 Full HD 90Hz. So untuk main game insyaAllah boleh. Lepas tu dia punya Android, dia pakai Android 11. Dia punya processor MTK G95. Okey, kita nak tengok function kamera night view dia. So kita nak tengok function kamera dia. Dikatakan ada night vision. Website ni tak terlalu gelap. So, kita nak test lah. Kita pergi tempat yang gelap sikit. Okay, ini mode night vision. Kita pergi tempat gelap sikit lah. Pasal ni ada lampu. Tengok macam mana pencahayaan dia. Sekarang ni saya berjalan dalam kesamaran. Adakah muka saya masih nampak lagi? Sebab dia punya night vision punya lampu tu, dia tak boleh pergi jauh kan, dekat je. So macam ni mungkin nampak lah. So yang ni bolehlah membantu saya untuk recording pada waktu malam, sambil-sambil kita nak walk kan. Bolehlah kita guna untuk penggemar-penggemar outdoor, ataupun orang-orang yang kerja dengan benda-benda yang lasak kan, di site, ataupun rider-rider, boleh guna phone ni. Okay, air sungai malam ni keruh lah sebab baru hujan kan. Tapi Alhamdulillah lah, tak nampak lah kepala air setakat daripada pukul 7 lebih tadi sampai sekarang 12.30. Nampaknya okey lah. Ni baru pukul 12 ni baru air keruh. So ni dalam night vision lagi.
Jadi kita testing. Ya, alhamdulillah campsite ni ada lampu. Banyak tempat jugalah dia pasang. Tuan-tuan boleh nampak banyak lampu sepanjang. So toilet dia dekat ujung sana. Kat sana ada orang camping juga, tapi dekat sini keluarga kami saja. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selamat pagi. So alhamdulillah, hujan berhenti. Saya kira lebih kurang pukul 3 kot, 3-4 macam tu. So pagi ni subuh, keadaan okey. Dah tak hujan. Tanah pun dah tak berapa berlecak macam semalam. So inilah suasana pagi. Okay, agak sejuk juga pagi ni. Sebab jalan ni memang sepanjang ni sungai menuju ke Genting, Sungai Batangkali, dan bersambung Sungai Kedondong. Air masih keruh lagi pagi ni. Harap-harap sekejap lagi dia bertambah jernih lah. So malam tadi saya dengan anak pertama saya tidur dekat dalam ni. Okay, dalam kita orang just lapik sleeping bag. Lepas tu sleeping bag lagi satu buat selimut. Untuk wife dan anak kedua, diorang tidur dekat dalam. Okay. So ni katil yang kita buat dulu. So selesa lah untuk 2 orang. Kalau bertiga agak sempit lah. So ni kipas. Kacau orang. Sebenarnya cuma makan minyak je. Tapi cukup belakang, lepas tu baju pun terpijak tanah. Ni basuh lah. Kat mana? Okay, chef kita tengah masak pancake. Ni pancake orang putih ke, Cina ke, Melayu ni? Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadina fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dah banyak ke sikit? Banyak. Okay, adik. Masih cikgu sikit je. Adik nak macam mana? Dah. Irfan. Dah. Dah. Ai. Dia dapat ai. Okay, makan. Ni apa nama dia? Aku balik. Pembalik. Mama. Pancake. Ni mah baju di Dah. dalam. Pakai lepas tu pergi mandi ya. Santai-santai, tak ada apa-apa pun, mandi-mandi. Rehat-rehat. Kan,
asyik bekerja je. Sekali-sekala kita santai macam ni lah hari Minggu. Kita nak pergi mandi sungai. Ini mari dia. Si kodok yang dimutasi menjadi si kodok lempeng. Okey, kita nak sambung. Nak test betul ke handphone ni, rugged phone ni katanya waterproof. Jom kita test tengok. Cantiknya. Okey, Papa nak korang test handphone ni. Cuba bawa masuk air tu. Hai, Bang. Nanti lu Papa tunjuk ni. Okey. Okey. Cuba rakam video dalam air. Tekanlah betul-betul. Oi. Hati-hati, hati-hati. Hebat apa? Handphone tu buka lagi lah, Mai. Ha, hebat tak handphone tu? Oi, seronok pula kau rendam handphone orang. So, terbuktilah handphone ni boleh masuk air. Okey. Dan dia punya body memang kukuh lah kalau kita tengok ni. Okey. Pak, mana tu Pak Cas dia? Pacah dia kat bawah ni. Oh, tutup. Okey, kalau kita tengok di bahagian sini ni, memang dia punya rubber tu memang kuat lah. Kuat. Untuk absorb impact Abang. kalau dia jatuh. Alright. Alright. Boleh apa? Okey, cara dia kita tekan dekat skrin dia supaya dia detect ada apa ni, sentuhan pada skrin. Lepas tu baru kita masuk dalam air. Okey, so handphone ni sesuai lah untuk rider-rider. So korang tak payah takut kalau kena hujan. Korang letak je dekat phone holder tu. So kalau terjatuh pun insya-Allah insya-Allah masih lagi boleh dipakai. InsyaAllah skrin dia tahan, InsyaAllah body dia pun tak rosak. So sesuai lah untuk aktiviti macam kami ni, outdoor, untuk kami rakam kenangan-kenangan bersama kan. Kadang-kadang tengah-tengah buat rakaman, kadang-kadang tengah ambil gambar, handphone terjatuh, skrin pecah. Itu biasalah. So kami sekarang dalam perjalanan menuju ke toilet. Sini ada toilet dekat Jeram Ngenjo ni. Dia ada 2 toilet kat sana. Okay, ni toilet dia. Toilet daripada kayu tapi bersih lah. Pak, batu. Apa dia sendal apa tu? Dia punya pintu je. Okey. Ya. Ada duduk situ Bye. Hai. Boleh parking kat sini. Berapa banyak kemah boleh parking kat sini? Banyak. Jauh sikit. Ini jauh. So jalan ke Jeram Ngenjo ni untuk kereta biasa tak lepas lah, sebab akan tersangkut. Untuk 4x4 boleh. Lepas tu motor tak ada masalah. So kalau hujan jalan ni agak licin sikit. Okay, so kena hati-hati lah. So bahagian yang rumit pun kat sini je lah.
Okay. Batu besar. Kalau kereta biasa untuk front wheel drive, takut nak naik nanti tak lepas. Sebab bahagian sini memang susah sikit lah. Sebab ada batu besar bang. Okay, dia licin. Untuk motor tak ada masalah. Okay, jom. Tapi baik kita lalu sini. Mencabar sikit. Jauh. Kan nampak? Lopak jalan. Jangan jatuh, jangan jatuh. Okey, dekat bahagian kiri ni, dekat bawah tempat SIM card dengan TF card ni, dia ada satu button SOS tau. Button SOS ni kalau kita tekan 5 kali, dia akan keluarkan bunyi siren. Okey, jom kita test. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Source emergency contact. Alright. Ok guys, bagi korang yang nak dapatkan F150 ni, korang boleh dapatkan di link yang saya sediakan pada video description. Korang boleh beli di Banggood. Selalunya Banggood lebih kurang 15 hari macam tu dia akan sampai, dia lewat sikit, tapi insyaAllah sampai. So, terima kasih Banggood untuk produk ni. So, kita akan gunalah untuk trip-trip yang akan datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas segala nikmat yang diberikan. Apa yang Allah SWT beri, baik atau buruk, segalanya adalah yang terbaik. Bagi orang beriman, apabila diuji dia sabar, apabila diberi nikmat dia bersyukur. Jadi setiap apa yang Allah bagi tu mesti ada hikmah di sebaliknya. Dalam hidup ni, manusia ni tak terlari, tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Semua daripada kita ni membuat dosa. Cumanya sejauh mana kita menilai diri kita ni, ataupun memuhasabah diri kita sentiasa bahawa kita ni tak lari daripada kesilapan dan dosa. Adakah kita bersedia untuk memperbaikinya ataupun menghentikan perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan secara sedar atau tak sedar, ataupun kita sedar tak apa yang aku buat ni berdosa, ataupun kita tak sedar pun benda tu dosa sebenarnya. Itulah perlunya kita muhasabah diri, kita sering merenung dan melihat diri kita, apa yang aku buat ni adakah diredai oleh Allah SWT. Hari ini kita amat sedih dengan media sosial, media-media yang ada. Ramai orang jadi influencer, ramai orang boleh menulis sesuka hati, boleh buat video sesuka hati. Tapi malangnya ramai juga yang terlupa bahawa apa yang kita buat, apa yang kita dorong orang, semua tu bersangkut paut dengan perihal pahala atau dosa. Jadi kalau apa yang kita buat tu mendatangkan pahala, tidak mendatangkan fitnah dan sebagainya, tak ada masalah. Yang menjadi masalah bila kita buat sesuatu benda yang mungkin kita inginkan viral, kita inginkan benda tu meletup cepat orang tahu, tapi caranya tak sesuai, caranya tidak berpandukan dengan apa yang agama ajar. Jadi nak buat satu perkara yang betul, jalannya pun kena betul, dia kena seiring. Jadi panduan kita sebagai orang Islam, apa saja kita nak buat, kita kena fikir dulu, sama ada apa yang aku buat ni kesan dia, adakah dia mendatangkan fitnah, adakah dia akan mendatangkan kebaikan, ataupun dia akan menjemput kemudaratan-kemudaratan yang lain datang beriringan dengan dia. Jadi dalam apa kita nak buat pun, kita nak tulis ke, kita nak cakap ke, ada sebab itulah dunia ni ujian yang kita kena sabar. Kadang-kadang kita nak tulis sangat, kita segeram sangat. Contoh paling mudah, kalau kita pergi camping ke campsite ke, kan, kadang-kadang kita ada jiran-jiran yang datang, ataupun kita baru datang, kadang-kadang kita sapa mereka macam tak nampak,
kadang-kadang nampak muka macam kurang mesra dan sebagainya. Benda yang paling utama sekali kita kena buat dalam hidup ni kan, bila kita berjumpa apa-apa, kita kena sangka baik. Mungkin hari tu orang tu tak ada mood, mungkin dia pemalu orangnya, mungkin kebanyakan kemungkinan kita kena fikir beribu-ribu kemungkinan yang baik pun tak apa, tak ada masalah. Sebab nak menutup hati kita daripada bersangka buruk kepada orang dan menjatuh hukum dan menilai seseorang. Banyak kes kadang-kadang pada kita punya first impression, kita tengok seseorang tu, kita macam-macam benda yang kita sangka pada dia, benda-benda yang tak baik. Dan itu semua daripada nafsu dan syaitan yang masuk kita untuk kita hubungan silaturahim kita rosak, supaya hati kita makin hitam. Dia nak kita jauh daripada Allah SWT. Jadi kalau kita jaga hati kita sangka baik, hati kita akan tenang, hidup kita akan tenang. Kita tak akan peduli kalau orang nak menyakiti kita, kan? Sebab kita sangka baik pada semua orang, kita anggap semua orang nak baik. Semua orang kat dunia ni baik, semua orang nak buat baik. Mungkin dia tak sedar, mungkin dia tak perasan air muka dia macam tu, mungkin dia tengah letih, mungkin fikirannya tengah kusut, mungkin dia ada masalah lain. So mungkin dan mungkin kemungkinan yang baik-baik kita fikirkan. Jadi insya-Allah hati kita menjadi tenang. Kenapa kita sangka baik? Kerana kita ikut panduan yang Nabi SAW ajarkan, agama kita ajarkan. Jadi kalau kita ikut jalan yang Nabi SAW ajarkan, insya-Allah itu juga bahagian kita mengingati Allah SWT. Ingat Nabi bermakna kita ingat Allah, kan? Siapa yang ingat kepada Allah, hati dia akan menjadi tenang. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita jaga hati kita, jaga segala perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah SWT pimpin kita, bimbing kita untuk sentiasa bersangka baik kepada orang, sentiasa sabar sebelum kita nak menyebarkan sesuatu, nak menulis. Ada kes-kes kadang-kadang saya tengok berita kematian, aksiden dan sebagainya, manusia boleh buat lawak dalam bahagian komen, boleh buat lawak tentang kematian orang lain. Cuba kita periksa balik hati kita. Takut-takut hati kita sudah keladak, kita tak nampak benda tu dosa. Orang yang membaca dan mentertawakan pun ikut sama berdosa. Kemudian benda tu kekal di komen itu sampai bila-bila. Ada ahli keluarga waris yang tengok, sakit hati pula. Macam mana kita nak minta maaf dengan semua orang? Berat juga. Kita takut kita muflis. Tulis memang cepat, memang senang, kita rasa puas, ada orang ketawa, ada orang like kita punya status, kita punya komen. Tapi kesannya di akhirat sana sangat-sangat dahsyat. Takut-takut kan, di dunia lagi kita dah terima akibatnya. Dekat akhirat lagi teruk lah. Kalau kena kat dunia, ada jalan nak bertaubat lagi. Kalau dekat akhirat, tak sempat lah kita. Takut-takut anak cucu kita, keturunan kita esok, apa yang kita kata, apa yang kita caci tu berlaku pada keluarga kita dan sebagainya. Na'udzubillah misalnya. Kita tak nak benda tu berlaku. Sebab tu kita kena jaga mulut kita. Jaga mulut sekarang ni, mungkin cakap secara langsung tak, tapi jari jemari kita tu bahagian daripada lisan kita jugalah, kan? Perbuatan lisan kita, sebab dia lahir daripada hati kita. Jadi macam biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Insya-Allah Allah pimpin kita, pandu kita untuk buat kebaikan. Wallahu a'lam. Kalau kita boleh tengok kesan-kesan kayu-kayu yang tersangkut dekat batu-batu tu kan, kat atas tu, kat tepi tebing tu, buluh-buluh tu, maksudnya bila air besar datang, kepala air datang, maksudnya air tu tinggi. Ini lebih daripada kepala saya sekarang, tempat saya berdiri ni. Bila kepala air tinggi, kita semua memang dah tenggelam lah, sebab kepala tu lagi atas daripada kita. Kenapa? Betul. Boleh tak Ya. nak baling batu kat sana? Baling lah, baling. Okay guys, jadi bila kita datang kat kawasan mana-mana, kita tengok dulu tanda-tanda yang ada dekat kawasan tu. Jadi kalau macam kat sini, kita boleh tengok kemungkinan besar air tu sampai kat sini lah, sampai dekat pokok ni. So pastikan
kita parking kereta jangan terlalu dekat dengan tebing sungai, jauh sikit. Lagi satu, kita takut tebing-tebing sungai sebahagiannya boleh runtuh kan, sebab dia dah terhakis daripada kesan air yang kuat. So maksudnya tempat ni semua tenggelam. Kalau kita tengok dekat ujung sana tu pun ada satu kayu kan, sampai ke atas tu. Maksudnya kawasan ni semua boleh ditenggelami air kalau kepala air besar datang. So hati-hati guys. Okay guys, hari ni ada kisah yang mencabar jugalah bagi kami. Sebenarnya ini kali kedua drone kami tersangkut kat pokok. So kalau tak cerita orang tak tahu kan. Orang tengok video, nampak video drone terbang ke sana ke sini, ke sana ke sini kan. Rupanya ke situ dia pergi. Hari ni drone tiba-tiba tak boleh kontrol. Okey, kemudian tersangkut kat pokok. Kena update ataupun kena check balik lah kenapa. So sejam setengah kami bertungkus lumus untuk dapatkan balik drone tu. Alhamdulillah, buluh-buluh yang ada kat tepi-tepi ni membantu kami lah. Kalau tak, kami tak dapat nak dapatkan drone tu. Okey, terima kasih kepada wife tim yang bertungkus lumus membantu dapatkan semula drone ni. Alhamdulillah, berjaya juga. Sekira-kira tinggi mana agak-agak tadi. Satu galah tu 20 kaki adalah. Lebih kurang, nasib baik ada galah yang panjang. So Alhamdulillah, kita dah dapat semula. So trauma sikit hari ni. Terus tak nak fly dah. Rehat dulu, sejam setengah baru dapat balik. Baru dapat balik. Kita dapat turunkan drone tu tanpa kecederaan yang teruk lah. Yang sebelum ni punya cuma bilah dia je. Propeller dia jadi apa ni? Patah sikit. Yang ni Alhamdulillah tak ada apa-apa sangat. Cuma dia terbelit dekat ranting pokok. So doa-doakan kami dalam nak buat konten ni, Allah memudahkan. Allah bagi kami selamat, equipment kami selamat, kenderaan kami selamat, semualah. Doa-doakan kami. So siapa yang ada pengalaman macam tu drone, boleh kongsikan pada komen pada video ni. Sana gulung sleeping bag berjaya ke tak? Belajar ikut macam mana papa ajar tu. Okey. Gemuknya. Saya nak masuk. Ini kecil sikit. Susah kan? Nampak macam senang. Ini je senang. Kalau tak cuba, tak tolong, mana nak tahu. So dapatlah pengalaman. Papa nak bawa ni. Lagi satu? Jadi semua bawa. Okey. Kami dah siap-siap dah nak keluar, nak check out dah. So tinggal sikit-sikit lagi barang. So overall tempat ni memang best. Memang luas, tak ada masalah kalau kita nak buy group.
Kita boleh pergi daripada ujung sana sampai ujung sana. Okey. So ni susunan bahagian belakang. Nampak penuh jugalah. Okey, ini barang-barang lampu semua, barang-barang elektronik lah. Ada kamera semua dalam ni lah satu. So ni air, sleeping bag, ni bahan-bahan makanan, ni baju bersih. Okey, bantal, baju kotor. Okey, ini barang-barang lain lah macam hammock. Sebab barang-barang ni kadang kami keluarkan, kadang nak guna untuk kenderaan lain. Okey, barang-barang untuk perkakasan masak, pinggan mangkuk. Untuk Pajero memang dia ada set dia lah, kami tinggalkan dalam ni. Tiba-tiba hujan pula. Bukan rumput sebelah pula. Rumput, kan? Sebelah. Okey, kita bergerak meninggalkan lokasi Jalan Mengenjor. Jalan agak licin ni, hujan. So, Rumput sebelah. kena hati-hati ni. Kita tukar low gear dulu. Kita akan layannya slow-slow. Allah. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ada juga orang nak tolong kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jumpa follower YouTube juga. Rupanya dah pernah contact dekat Facebook. Cuma dia segan nak ganggu kita, dia tak nak ganggu kita. So Alhamdulillah lah, tim
daripada Jerang Ngenjo pun tolong saya telefon, tolong tarik daripada depan, takut-takut terbalik kan. So memang dia punya jalan ni light, tapi bagi kami yang pengalaman tak ada sangat ni, kami memang cukup takut lah kalau hujan. Tadi baru fikir je, sebab drone kami tersangkut lama tadi, jadi kami lambat keluar ni sebab kepenatan. So Alhamdulillah berjaya juga kita keluar dengan bantuan Awi, Yasewi. Akhirnya bertemu juga kita kat sini. Sebelum ni kita messenger dengan WhatsApp je. Okay, terima kasih kepada Bro Syawal daripada tim Jerang Ngenjo, bantu kami. Memang terbaik lah. InsyaAllah ada rezeki kita datang lagi. Okay guys, seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Satu pengalaman bagi kami yang newbie ni dalam 4x4. Terima kasih kepada semua yang membantu. Dan jumpa lagi next video. Jangan lupa subscribe channel ni. Assalamualaikum.